Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan membahaskan tentang fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum, apakah tanda-tanda dia? Tanda-tanda fi'il mudhari' yang majzum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya ulang dari awal supaya semua boleh boleh refresh balik ingatan dan selalu ulang, insya-Allah tuan-tuan tak lupa benda ni . Baik, fi'il peringkat yang ketiga, ni daripada awal tuan-tuan, daripada awal, tapi saya ringkaskanlah, tak adalah begitu detail saya jelaskan . Baik, fi'il pada peringkat yang ketiga kita menjelaskan fi'il terbagi kepada dua jenis, satu fi'il yang mabni, satu fi'il yang mu'rab . So fi'il yang mabni, yang pertama ialah fi'il madhi, yang kedua fi'il amar, yang ketiga fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari' yang di dalamnya ada nun niswah ataupun fi'il mudhari' yang melekat dengan nun taukid. Jadi kalau fi'il mudhari' itu dikaitkan dengan dua jenis nun ni, nun niswah dengan nun taukid, maka dia pun termasuk dalam kelompok fi'il-fi'il yang mabni juga . Baik, apa dia fi'il yang mu'rab? Fi'il mu'rab adalah fi'il mudhari' saja . Itu pun fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan dua jenis nun tadi itulah, yang tidak ada nun niswah dan tidak melekat dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' itu semuanya mabni. Jadi kebanyakan fi'il mudhari' tidak melekat dengan dua jenis nun ni, tak banyak pun . Jadi kebanyakan fi'il mudhari' yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, dia mu'rab. Dia boleh diubah-ubahkan barisnya . So fi'il mudhari' boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Dia boleh memiliki tiga jenis pangkat lah. Yang pertama, dia boleh berpangkat marfu', yang kedua dia boleh berpangkat mansub, yang ketiga dia boleh berpangkat majzum. So asal-asal fi'il mudhari' dia berpangkat marfu'. Ingat kan, dia berpangkat marfu'. Tapi dia boleh berubah menjadi berpangkat mansub kalau dia diganggu oleh geng-geng kereta. Geng-geng haraf nasab lah . Dan dia boleh berubah menjadi majzum kalau dia diganggu oleh geng-geng motor, geng-geng haraf jazam lah . Okey, sekarang ni tuan-tuan dah tahu dah apa dia haraf nasab, apa dia haraf jazam. Kalau tak tahu boleh tengok balik video kita sebelum ni. Okey, sekarang ni saya nak jelaskan dengan tanda-tanda marfu' dulu. Tanda marfu' ada tiga. Yang paling popular, Allah akan letak dhammah di hujung. Itu tanda paling popular lah, pakai dhammah baris depan. Yang kedua ialah menggunakan haraf illah. Kalau sekiranya fi'il mudhari' tu hujung dia mu'tal, hujungnya ada haraf illah, maka haraf illah itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Yang ketiga ialah dengan meletakkan cik nun, dengan meletakkan cik nun di hujung fi'il mudhari' tersebut. Bila? Kalau fi'il mudhari' itu termasuk salah satu dari kelompok fi'il mudhari' yang 5. Apa dia? Huma, antuma, hum, antum dan anti. Itu tanda-tanda dia. Okey, apa pula tanda-tanda fi'il mudhari' yang mansub? Okey, kalau fi'il mudhari' itu dah mansub, dia diganggu oleh haraf-haraf nasab, geng kita, maka dia jadilah mansub. Okey, apa tanda mansub? Tanda mansub pun ada tiga. Yang pertama, Allah pakai fathah. Bila masa Allah pakai fathah? Semasa hujung dia tidak ada haraf illah, dan semasa hujungnya ada haraf illah waw dan ya. Masa tak ada haraf illah dan hujung ada waw dengan ya, maka Allah akan pakai fathah. Okey, tanda yang kedua ialah pakai alif. Masa bila hujung tu ada haraf illah alif lah. Kalau hujung fi'il mudhari' tu ada haraf illah alif itulah menjadi tanda mansub dia. Teknik yang ketiga apa? Teknik yang ketiga, buang cik nun. Masa bila buang cik nun? Masa kalimat fi'il mudhari' itu termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. So tuan-tuan, ini adalah apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Baik, hari ni tuan-tuan, saya nak jelaskan tanda-tanda majzum. Tuan-tuan tahu kan siapa dia haraf-haraf jazam itu? Dia ada kuncu-kuncu dan dia ada bos. Tuan-tuan dah tahu. Kuncu-kuncu dia tu lam, la atau li suruh, atau lamma, ataupun la cegah. Itu semua adalah haraf-haraf jazam yang menjazamkan satu saja fi'il mudhari'. Sebab tu saya panggil dia kuncu-kuncu lah. Tapi ada bos dia. Bos dia apa? Bos dia semua kalimat yang berbentuk syarat. Kalau haraf syarat lah, in biasanya. Kalau isim syarat lah. Jadi dia dua-dua sekali fi'il mudhari', dalam syarat itu pun dia akan jazamkan. Yang fi'il mudhari' yang menjadi syarat tu pun akan dijazamkan. Jika engkau makan, engkau makan tu fi'il mudhari', dia jadi majzum. Engkau kenyang, jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. So engkau kenyang itu pun dia akan jazamkan. Dia boleh menjazamkan dua sekali fi'il mudhari'. Sebab tu kita panggil dia bos. Dia boleh kahwin dua. Okey tuan-tuan, sekarang ni tanda-tanda majzum. Tanda majzum sebenarnya tuan-tuan ada tiga juga. Yang pertama, tanda majzum ni pakai sukun lah.
pakai baris mati lah. Asalnya yajlisu jadi yajlis. Jadi yajlis, asalnya tajlisu jadi tajlis. La tajlis. La tu jangan, tajlis engkau duduk. Asalnya tajlisu kan, jadi la tajlis. Mati dia dekat situ. Tanda yang pertama pakai sukun. Tanda yang kedua apa? Tanda yang kedua buang haraf illah. Kalau kalimat hujung tu ada haraf illah, jadi nak tunjukkan yang dia telah dimajzumkan, dengan buang haraf illah tersebut. Kalau contoh kat sini katalah asal perkataan armi. Jadi kalau ada lam di pangkal dia, lam armi. Pendek jadi dia. So lam tu kan haraf jazam kan? Lam armi. Ataupun kalimat ad'u. Jadi kalau ada lam ad'u, pendek jadi ain dia tu. Sebab apa? Sebab waw kat ujung tu dibuang. Lam ad'u. Kalau arda asal kan alif di ujung tu kan. Jadi cara untuk menjazamkan dia lam arda, jadi pendek. Buang aja haraf illah. Yang pertama tadi pakai sukun, tanda cara yang pertama. Cara yang kedua ialah buang haraf illah. Okey. Cara yang ketiga ialah buang cik nun, tuan-tuan. Buang cik nun menunjukkan dia sama macam masa dia mansub tu kan. Cara untuk tunjukkan yang dia telah pun dijazamkan, buang cik nun dia. Ini masih bila buang cik nun ni? Teknik ini bila Allah nak guna? Semasa dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Kalau fi'il mudhari' tu dalamnya ada huma, atau ada antuma, atau ada hum, atau antum, atau anti, maka cara nak tunjukkan yang dia telah dijazamkan ialah dengan buang saja cik nun dia. Tuan-tuan, hari ini kita akan bahaskan, tuan-tuan tolong standby muka surat 52, surah Ali Imran. Kita akan bacakan ayat yang ke-19. Tapi di hujung kita ambil daripada waman yakfur bi ayatillah. Waman yakfur, tuan-tuan buka, kita bukan daripada awal ayat. Ayat awal ayat tu innal ladzina 'indallahi al-islam, bukan tu. Kita tuan-tuan ke bawah sikit, waman yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kita ambil waman yakfur, kat situ ada contoh yang kita akan bahaskan berkenaan dengan fi'il mudhari' yang majzum. So tuan-tuan ready tahu muka surat 52 surah Ali Imran, di bahagian di hujung, bukan di hujung lah, di antara pertengahan ayat ke-19. Itu pun di tengah-tengah muka surat tau, ayat 19. Okey, tuan-tuan ready? Muka surat 52, surah Ali Imran, juzuk 3, muka surat 52 ayat yang ke-19. Kita akan jumpa sebentar lagi insya-Allah.